Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersama saya adalah Datuk Dr. Raizat dan Dr. Hisham Shah, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatannya. Dan saya mula, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 91 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Iaitu jumlah discharge terbesar kalau setakat ini, ya. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 479 case, iaitu dengan kadar 18.2% daripada jumlah keseluruhan case. Sehingga 30 Mac 2020 jam 12 tengah hari terdapat 156 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,626 kes. Sehingga kini seramai 94 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 62 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19, termasuk 1 kes pelaporan yang disiarkan di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi. Justru jumlah cumulative kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 37 kes, iaitu 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-35 iaitu kes 1952 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 57 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke negara Indonesia. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh dan disahkan meninggal dunia pada 29 Mac jam 4 petang. Kes kematian ke-36 iaitu kes 1941 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 47 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 23 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 Mac 2020 jam 8.10 pagi. Kes kematian ke-37 iaitu kes 2471 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 46 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit autoimun. Beliau telah dirawat di Hospital Miri Sarawak dan disahkan meninggal dunia pada 30 Mac 2020 jam 9.02 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan pelbagai langkah kesiapsiagaan perkhidmatan hospital dalam menangani wabak COVID-19. Sejak Februari 2020, iaitu sebelum kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengenal pasti sebanyak 57 hospital saringan dan 26 hospital yang menyediakan rawat COVID-19. Pada ketika itu, jumlah kes positif COVID-19 adalah sebanyak 790 kes berbanding dengan 2,626 kes pada hari ini. Kini dengan pelbagai usaha terdapat peningkatan 70 hospital yang menyediakan perkhidmatan saringan COVID-19 di semua negeri berbanding dengan 57 sebelum ini. Hospital COVID-19 bertambah daripada 26 hospital ke 38 buah melalui kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan pihak Hospital Universiti, iaitu Pusat Perubatan Universiti Malaya. Tujuh daripada hospital tersebut merupakan hospital khusus untuk rawatan pesakit COVID-19. Sehubungan dengan itu, bilangan katil untuk rawatan COVID-19 telah bertambah kepada 3,994 katil
Dan Kementerian Kesihatan juga sedang merancang menambahkan bilangan katil menerusi pengenalpastian dan penguasaan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjadikan pusat kuarantin dan rawatan dengan jumlah katil sebanyak 1,937 buah katil. Kapasiti Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia masih boleh dipertingkatkan jika perlu. Fasiliti lain juga turut dikenalpasti, misalnya Malaysian Agro Exposition Park Sedang iaitu MAIPS berupaya menyediakan 600 katil. Mengambil kira situasi semasa Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar mengamalkan nasihat-nasihat kesihatan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua lapisan rakyat Malaysia boleh memainkan peranan dalam menerangi penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Bagi individu yang telah diarahkan untuk menjalani home surveillance, pastikan anda mematuhi tata cara perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah yang telah ditetapkan. Untuk makluman, perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah ini merupakan arahan yang termaktub dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan individu yang mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara, anda perlu mengasingkan diri anda daripada bergaul rapat dengan ahli keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan anda selama 14 hari 24 jam sehari. Dalam tempoh ini, anda dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti amalan kebersihan diri yang baik, kerap mencuci tangan dan social distancing ataupun penjarakan yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Dalam tempoh 14 hari, anda juga diminta memantau diri untuk sebarang gejala seperti demam, batuk, sesama, sakit tekak ataupun sesak nafas. Sekiranya anda mengalami mana-mana gejala tersebut, segera buat panggilan ke fasilitis Kementerian Kesihatan yang terdekat dan memaklumkan status anda kepada petugas kesihatan di fasilitis kesihatan tersebut. Senarai nombor telefon fasilitis kesihatan boleh didapati di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Kalau kluster Sri-Petaling, kalau kita lihat saringan hari ini, setakat ini kita telah melaksanakan 18,271 saringan, ya. Dan yang sampel yang telah diambil untuk jemaah tabligh ni ialah 14,111 sampel telah pun diambil, dan yang positif ialah 1,290, negatif ialah 8,083 dan pending iaitu 4,738. Kita telah bincang dengan pihak Majlis Keselamatan Negara, jadi mereka akan bertumpu dengan jawatan kuasa yang akan mengawal selia cara memberikan makanan kepada mereka yang diperlukan. Jadi mungkin kita susuli dengan Majlis Keselamatan Negara. Datuk, boleh pula sikit mengenai background 91 kes yang telah pulih tadi. Bagaimana? Kalau kita tengok jumlah hari ini adalah jumlah yang terbesar sekali, 91 kes, menjadikan yang telah discharge dan pulih ialah 479. Jadi biasa dia kalau kita tengok tempoh amalan ataupun tempoh kawalan penyakit berjangkit ni, kalau kita lihat ialah tempoh dia ialah 14 hari, dan mereka ni mungkin dimasukkan ke ward dalam tempoh tersebut. Dan apabila test ataupun ujian yang kita laksanakan 2 kali berturut-turut dalam tempoh lebih daripada 24 jam adalah negatif, barulah kita benarkan mereka balik. Adakah mereka ini terdiri daripada kluster tabligh? Ada yang terdiri pada kluster tabligh.
Mereka masih dalam permatian kita lah. So, now that we've almost ended phase 1 of MCO, are you satisfied with the rate of cases and recovery as well as number of deaths? Are we achieving the target or is this still long way? We are observing very closely in terms of cases that we have and also we compare to other countries. But we do not have the exponential spike yet. But perhaps if we can work together, looking over the last 2 weeks, the cases are still quite stable. And what we fear is that if you have a spike, exponential spike of maybe 900 cases or 1,000 cases, but we do not have that. Every day, perhaps we are getting around 150 to 200 cases. And that is because we are having active case detection. That means we continue to go to the community and identify the high-risk group, targeted approach, and then we test them. So there will be some cases that will be detected as positive. Our detection of positive almost about 8%. So every 100 people that we test, 8% will be positive. So this is why we are doing the active case detection. We detect them, we find them, we test them, and then we isolate and we treat them. So as long as we are within the range of about 150 to 200 cases, that we have not seen an exponential spike of the cases. Unlike other countries, you can see the exponential spike. But nonetheless, we are prepared for the worst. That's the reason why we have the beds ready, and we have all the temporary hospital, and even our Institute Latihan Kementerian Kesihatan, we also have 19,200 beds ready for that. So we are prepared for the worst, but we hope for the best. Do you think that this rate of the cases, in order to make it stable, we need an extended MCO or not? Now, I think we have completed the 2 weeks, right? So another 2 weeks to go. So it's up to us and all of us actually. If all of us comes together as one, and then we practice and embrace that you stay at home, and we, Ministry of Health, we will continue our public health activities, active case detection, and increased testing, finding the targeted group. For example, we identified a few targeted groups, like for Jemaah Tabligh, for example, and Tafiz School, and a certain party, or even Rohingyas, and etc. So we have the identification of some of the groups. So we are targeting them, and to basically targeting them to test them, so that if we can actually isolate them early, and then we can actually break the chain of COVID-19 transmission in this country. So the next 2 weeks is all up to you and me now. So if we can all have social discipline, if we have a social discipline, I'm sure we can actually flatten the curve. So now they are talking about flatten the curve. That is actually to avoid the exponential spike. So if not, the prediction from JP Morgan and Malaysian Institute of Economic Research is that in the mid-April, we will have the surge. So our challenge is initially, because we fear that the second wave is all imported cases, Malaysian coming back from overseas, whether it's for tour or students coming back. So that is the group that we are worried that they may bring back the COVID-19. So what we need to do now is focus on the imported cases. Then we have to enhance in terms of home surveillance. We have to make sure that the targeted group, for example, place them in our quarantine center. Although they are negative, we still have to place them for 14 days. Those positive we already identified, and we isolate them in our hospitals. So do you think that there might be the need to extend this until Ramadan? We will only know after the first week of April, and to see how we perform. If we continue to have, flatten the curve, or, there's no exponential increase, then I think we can safely make a decision then. But it's a bit too early for us to make any conclusion now. But even kalau tak extended pun, do you think it's safe to have Bazaar, Ramadan, and everything, because it's just less than 1 month from now? Yeah, when we look into just like when you go to the market, but what's more important is the social distancing. Penjarakan yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter. So if you can practice that and avoid crowded places,
So if you want to embrace in terms of Bazaar Ramadan and etc., we need to follow the SOP or the guidelines from the Ministry of Health that spacing, inter-social distancing must be practiced, and also hand hygiene and etc. And more importantly is to take all the precautionary measures for us to break the chain of COVID infection. Akan ada tak yang balik dari luar negara dalam melanggar perintah home surveillance? Ada, kita pun pasti sebab kita telah memantau mereka, ada yang balik tetapi masih keluar daripada rumah lagi. Jadi mungkin kita akan lihat bagaimana kita dapat kuatkuasakan tindakan kita untuk pastikan mereka sama ada duduk di rumah ataupun kita akan ambil duduk di tempat kuarantin khas disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Datuk, yang home surveillance ni SOP-nya macam mana? Macam mana nak buat pemantauan tu? So basically what we have mentioned earlier is that they have to every day make sure at home they also have to practice social distancing from their family members. That's number one, and they stay in the room and also regularly check for the temperature as well as any symptoms that they have, and they have to report to us. Daily or? We will follow through. If we give them an order, for example, the home surveillance today is basically if they are close contact but negative, that's actually we will issue a home surveillance order, and they have to confine to the home. Then it's a self-voluntary, that means coming back from overseas, when they check everything is negative, there's no fever, and we encourage them to stay at home for 14 days. Datuk, the Hulu Langat Api School, have you identified the source of infection? Kita dapati dalam tu ada 71 kes di Hulu Langat yang positif. Jadi kalau kita lihat 71 kes daripada lebih kurang semalam 500 kes di Selangor, jadi kadar dia adalah tinggi ya. Jadi bila kadar dia tinggi, kita pastikan sekarang ni kita lihat daerah Hulu Langat ada 271 kes. 200 keseluruhan Hulu Langat 271 kes. Dan Madrasah Nabawiyah Batu 24 Sungai Lui ada 90 kes setakat ini. Jadi asal dia ialah kita dapati ada 71 kes, dan apabila kita masuk 2 hari lepas, kita dapati sekarang ni ada peningkatan hingga 90 kes dah. Jadi satu kes di luar madrasah dan 91 kes di dalam Batu 21 hingga 24. Kluster mana dah tahu? Kluster besar kemungkinan sebab ada berkaitan dengan jemaah tabligh tu lah. Jadi kalau kita lihat dalam tempoh sebulan, jemaah tabligh telah menularkan penyakit ke generasi yang kedua, ketiga, keempat hingga kelima. Jadi mungkin ada antara mereka penduduk di kampung Hulu Langat ni ataupun kampung Sungai Lui yang positif lah. Datuk, last week you had said ada satu kementerian tu lebih 8,000 yang digunakan. Can you confirm which kementerian, dan adakah ini satu? The intention is not to name the kementerian, but keseluruhan dia, we all know that masa cuti sekolah ramai daripada kita yang dapat mata fare, tiket dan sebagainya, dan mereka pergi ke melancong di luar negara, contohnya ke Indonesia, ke Jepun, Korea, dan apabila mereka kembali, itulah kerisauan dan kebimbangan Kementerian Kesihatan. Mereka mungkin akan membawa penyakit tersebut. Jadi itulah persiapan yang kita laksanakan, iaitu kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan supaya mereka balik, mereka kekal duduk di rumah. Datuk, just now you mentioned the number of samples taken for the Jemaah Tabligh cluster. That includes their family members, friends. Exactly, yeah. Ada figure tak, Datuk? Berapa ramai sebenarnya yang keluar negara masa cuti tu tak nak balik ke Malaysia? Kalau kita lihat sebelum kawalan ataupun perintah kawalan pergerakan, iaitu 18 Mac, setiap hari kita ada lebih kurang 10,000 mereka yang kembali. Selepas kawalan, saya dimaklumkan oleh pihak immigration iaitu lebih kurang 4,000 kes sehari. Warga negara Malaysia yang ni.
Dato', just now you mentioned Rohingya refugees is also one of the targeted groups. How do you intend to reach out to them, and do they have to show symptoms only they can get tested? No, not necessary, because we believe that they also have attended the Jemaah Tabligh gathering in Sri Petaling. And what we are doing now is we work closely with UNHCR as well as other organisation, NGO organisation, so that they, we encourage them to come forward to be screened, and more importantly to be tested. If they are positive, then we will isolate them. So far in our isolation, we have 4,500 people and 2,100 from the Tabligh group. Has there been any positive cases from? Positive cases, we will isolate them. Yeah, there are a few positive cases as well. So we have isolated them and then in our hospital. We don't have a clear figures because we treat everybody the same. Dato', ada cadangan supaya kawasan yang diklasifikasikan sebagai zon merah dijadikan kawasan PKPD. Jadi kita lihat pada perkembangan kawasan tersebut, memang sekarang ni kalau kita lihat daripada zon merah ataupun hotspot, kita dah kenal pasti zon merah dan zon hijau, dan kita ada juga zon kuning iaitu antara 21 hingga 40 kes. Dan kalau peningkatan dia secara mendadak dalam satu-satu kawasan, jadi maka kita perlu ambil tindakan yang drastik. Kalau tidak, virus ini akan menular di komuniti tersebut. Jadi kita telah adakan dua daerah sekarang ni, iaitu di Simpang Regam dan juga di Sungai Lui, Batu 21 hingga 24. Jadi tindakan kita akan berdasarkan pada kita punya pemantauan kes-kes setiap hari. Kalau ada kes-kes yang mendadak, kita akan segera melaksanakan tindakan enhance MCO ni. Yang distribution of food bukan bawah Kementerian Kesihatan, dia bawah MKN. Jadi mungkin kita kena hubungi MKN dan tengok peraturan-peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Dia bukan bawah Kementerian Kesihatan. Jadi kita kena ikut peraturan sebab dia ada kawalan pergerakan sekarang ni. Jadi kalau MCO tu bebas bergaul ataupun turun ke padang dan berjumpa, jadi mungkin ada risiko pada NGO tersebut. Jadi kita kena lihat dua-dua pihak. Mungkin tindakan ataupun niat mereka bagus, tetapi kawalan itu perlu dipertingkatkan. Jadi kita kena selaraskan kawalan tersebut, bagaimana kita dapat membantu NGO melalui satu pusat yang bersepadu. Kalau tengok sekarang viral ada, sekarang ni orang jual produk yang gantung kat leher, dan ada banyak gambar viral. Macam-macam produk ada di pasaran, tetapi yang penting ialah rujuk pada Kementerian Kesihatan. Jadi kalau ada apa-apa isu, rujuk pada Kementerian Kesihatan, dan kita di Kementerian Kesihatan memberi nasihat mengikut fakta dan dalil. Bagaimana dengan Simpang Regam selepas di extended MCO? Have you tested every person? Simpang Regam, yes, I think it's very good that we work together as a team, sekali dengan JPAMS ataupun polis, tentera dan sebagainya. So teamwork is very obvious there, dan kita juga melaksanakan pembersihan in terms of Nyah Cemar kawasan tersebut dan juga Nyah Kuman, and kita pasukan Kementerian Kesihatan, we are doing house to house in terms of testing. And make sure that kita dapat kesan mereka yang kumpulan sasaran, the high risk group. Kalau kita kesan high risk group, walaupun tak ada gejala, kita tetap akan melaksanakan ujian tersebut. Dan sekarang ni setiap hari kita boleh laksanakan lebih kurang 300 test untuk mereka dalam kumpulan sasaran Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita harapkan dalam tempoh 14 hari kita mungkin dapat kurangkan kes atau kes-kes jangkitan COVID di dua kampung tersebut.
Setiap hari kita laksanakan lebih kurang 300 lah. Dalam penduduk di 5 kampung tersebut dan 2 kampung orang asli, 2 kampung tersebut, bukan yang ni Sungai Lui. Yang 2 kampung tersebut 3,000 penduduk di kampung tersebut. Jadi kita jangkakan dalam tempoh 10 hari kita mungkin akan siapkan semua ujian tersebut. Okey, terima kasih.